Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi dapat kita bertemu dalam siri tazkirah pejabat agama jajahan Bacok. Dan insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini saya akan membincangkan satu topik, satu tajuk berhubung dengan bab perkahwinan dalam Islam ini, dan saya petik satu bab saja yang ringkas pada pagi ini, iaitu dalam bab tajuk perwalian dalam perkahwinan. Sidang pendengar, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Perwalian dalam Islam ini merupakan satu perkara yang sangat penting dibincangkan kerana ianya merupakan salah satu daripada 5 rukun nikah yang mana kalau sekiranya kesilapan berlaku dalam kes ini boleh menyebabkan perkahwinan tersebut menjadi tidak sah. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, pada pagi ini saya mengambil masa sekejap saja untuk saya bincang berhubung dengan bab perkahwinan ataupun perwalian dalam perkahwinan. Benda ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedia maklum dan kita semua tahu dah sebenarnya. Cuma pada pagi ni saya cuba nak peringat balik kepada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, puan-puan yang mempunyai anak ataupun sidang pendengar sendiri yang akan melangsungkan perkahwinan. Khususnya kita tak lama nak gongsi facai sekejap lagi ni. Saya di Jajah Bacok ni terima tadi bertambung-tambung kemarin bertambung-tambung tuan-tuan sekalian permohonan untuk melangsungkan perkahwinan dalam tempoh ni. Walaupun tempoh PKP COVID-19 umpamanya masih lagi kita panggil tengah wabak ni tengah masih banyak, akan tetapi sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, fitrah manusia untuk berkahwin ini tidak menghalang. Baik, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, jadi pada pagi ini insya-Allah saya akan bincang sikit berhubung dengan bab perwalian dalam perkahwinan. Baik, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, wali dalam akad nikah ataupun lebih tepat lagi dalam rukun nikah ni, baik, dia ada 5 rukun nikah. Yang pertama, sidang pendengar sekalian, ialah pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi dan juga sirah iaitu ijab dan qabul dalam nikah. Ini rukun nikah. Adapun orang cakap, orang kecek, orang duk kecek lah ni, dia kata ada 7 sekarang ni rukun nikah. Kata dia zaman terkini, iaitu yang pertama yang kenanya ialah kursus pra perkahwinan, yang ketujuh HIV test umpamanya. Itu bukan rukun nikah. Rukun nikah tetap juga 5. Hak tu syarat yang dibuat oleh pihak kerajaan bagi menjamin kesejahteraan, kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, wali penjaga bagi perempuan yang bakal melangsungkan perkahwinan ataupun bakal bersuami ni, dia terbahagi kepada 2. Pertama, dia panggil wali nasab. Yang kedua ialah dia panggil wali hakim ataupun wali sultan, wali raja sekalian. Bagi orang yang tidak ada wali. Baik, wali nasab, wali yang ada dia panggil pertalian darah daging. Wali raja ni bagi yang tidak ada, wali hakim ataupun wali raja ni wali yang tidak ada bagi perempuan yang tidak ada wali. Baik. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, wali nasab. Wali nasab ialah wali yang ada pertalian darah daging. Orang kita panggil antara perempuan, bakal pengantin perempuan dengan penjaga dia. Itu dia panggil wali nasab. Baik, wali nasab ni dia terbahagi kepada 2 dalam perkahwinan. Yang pertama dia panggil wali mujbir, yang kedua dia panggil wali ghairu mujbir. Wali bukan mujbir ataupun dia panggil wali ikhtiar. Wali ikhtiar. Wali mujbir artinya wali akrab ataupun wali yang paling dekat dengan pengantin perempuan. Begitu. Baik, adapun wali ikhtiar ataupun wali bukan mujbir ni, dia panggil wali ab'ad ataupun wali yang agak jauh sikit. Dia panggil dengan perempuan ataupun bakal pengantin perempuan. Manakala wali hakim adalah wali raja ataupun wali sultan bagi perempuan-perempuan bakal pengantin yang tiada mempunyai wali nasab. Begitu. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, apa yang dimaksudkan dengan wali mujbir tadi? Wali mujbir ni adalah hanya tertumpu kepada
wali bapa dan juga datuk. Wali bapa, kalau sekiranya bapa tak ada, datuk, itu sahaja. Dua orang ni sahaja wali mujbir. Apa maksud mujbir? Iaitu mereka ini mampu ataupun berhak untuk memaksa pengantin perempuan, bakal pengantin perempuan yang berstatus anak dara. Ingat, berstatus anak dara untuk berkahwin dengan pengantin laki-laki, walaupun tanpa mendapat keizinan serta persetujuan daripada pengantin perempuan. Maknanya wali mujbir ni dia berhak untuk memaksa. Nak paksa, baik, ataupun untuk nak mengahwinkan pengantin perempuan ini dengan mana-mana pengantin. Bakal suami dia ini walaupun tanpa mendapat izin ataupun persetujuan daripada pengantin perempuan. Walau bagaimanapun, mendapat keizinan itu adalah satu sunat. Satu perkara sunat yang mana kalau kita wali nak akad nikah ni dia kena minta izin tu, itu sunat. Sidang penonton, sidang pendengar dihormati lagi dikasihi sekalian. Baik, hanya tertumpu pada wali bapa atau datuk sahaja. Kalau ayah tak ada, tu. Kalau daripada tu, orang panggil bukan wali mujbir, tidak ada kuasa, tidak berhak orang ni untuk memaksa pengantin perempuan untuk berkahwin dengan dia panggil bakal suami dia. Tak boleh. Baik. Walau bagaimanapun, wali mujbir ni, ayah ataupun datuk tadi, kalau ayah tak ada, makna ayah tak ada ni mati ayah dia, berpindah pada datuk. Baik, dua orang ni, ayah ataupun datuk ni, dia boleh berhak, kita dengar tadi, dia berhak untuk paksa pengantin perempuan berkahwin dengan lelaki-lelaki atau bakal suami tadi. Berhak, akan tetapi dia ada 5 syarat. Kena penuhi, kena cukup ke 5 syarat, baru wali mujbir ni boleh memaksa. Boleh paksa. Berhak, ada hak untuk memaksa pengantin perempuan berkahwin dengan dia panggil pengantin laki-laki atau bakal suami dia tadi. Ada 5 syarat. Syarat yang pertama ialah tiada permusuhan antara wali tadi, ayah ataupun datuk dengan pengantin perempuan yang merupakan anak dara. Tak ada permusuhan. Baik, contohnya kalau ayah dia ni bercerai dengan mak ni, mak bila bercerai, baik, anak pengantin atau anak dia pengantin perempuan ni duduk dengan mak dia, tak tahu khabar cerita semua sekali. Baik, dia nak marah pada mak dia, menyebabkan dia melibatkan juga anak dia nak marah. Baik, akhirnya dia pun cuba mengahwinkan anak dia ni kerana nak marah musuh dengan mak tadi, sehingga kepada anak dia nak cuba nak kahwin dengan mak alfilul kuda umpamanya, mak pe kuda umpamanya, supaya nak marah. Dia marah pada anak dia supaya anak dia jadi rosak umpamanya. Baik, tak boleh. Tak boleh. Tiada hak untuk memaksa. Syaratnya pertama, tiada permusuhan zahir antara pengantin perempuan wali dengan pengantin perempuan yang merupakan anak ataupun cucu dia. Baik. Mana kalau datuk cucu lah. Kalau ayah maksudnya anak dia. Baik, satu syarat pertama. Syarat yang kedua, sidang pendengar sekalian, ialah pengantin laki-laki yang dicadangkan oleh ayah ataupun datuk pada perkahwinan cucu tadi, hendaklah seorang lelaki yang sekupu. Sekupu. Kalau tak sekupu, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, makna hak untuk memaksa pengantin perempuan tak boleh. Tak boleh. Syarat dia, nak paksa boleh. Tapi pengantin laki-laki itu sekupu. Bila sebut kata sekupu ni, sidang pendengar sekalian, maka dia diukur dalam 3 sudut. Sekupu ni. Yang pertama ialah ad-din was-salah. Iaitu agama dan orang yang baik-baik. Agama. Makna orang yang beragama dia kena tengok juga. Sama ada kalau pengantin perempuan ni orang beragama, pengantin laki-laki juga orang beragama, sekupu. Adapun kalau pengantin lelaki, pengantin perempuan adalah orang beragama, pengantin laki-laki dia panggil al-filul kuda, tak sekupu. Dia panggil. Dan al-jahil wal tuki, tak sekupu dia panggil. Baik. Yang kedua ialah di segi akhlak. Dia tengok sekupu. Kemudian ialah al-hirfah, di segi pekerjaan. Pekerjaan boleh menentukan seorang ini sekupu ataupun tak sekupu. Pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki sekupu atau tak sekupu. Baik, sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian. 2. Baik, syarat yang ketiga,
wali tadi, bapa ataupun datuk boleh paksa, berhak untuk memaksa anak ataupun cucu dia berkahwin dengan pengantin laki-laki tadi sekiranya perkahwinan tersebut dilangsungkan dengan mas kahwin yang tidak kurang daripada mahrul misli, mahar ataupun mas kahwin yang sepadan. Baik, mentang-mentang dia nak marah pada anak dia kahwin dengan mas kahwin RM5 umpama, tak boleh. Tak boleh paksa. Dia syarat nak paksa boleh, tapi mas kahwin tak boleh kurang daripada mas kahwin, mahar atau mas kahwin yang sepadan. 3. Baik, yang keempat, sidang pendengar yang dihormati sekalian, ialah pengantin laki-laki yang dijodohkan oleh datuk ataupun ayah tadi, ayah ataupun datuk dengan anak cucu dia tadi adalah orang yang tiada masalah dari segi keuangan, iaitu untuk membayar mas kahwin secara cash ataupun tunai yang dengan tidak bertangguh terhadap pengantin perempuan. Tu syarat dia. Baik, kalau dia orang tak ada duit nak bayar 3 tahun lagi, tak boleh paksa. Baik, syarat keempat. Syarat yang kelima dan terakhir sekali ialah lelaki tersebut bukan seorang yang akan menyusahkan, akan menyebabkan kesusahan, mudarat kepada pengantin perempuan. Seperti contohnya pengantin laki-laki yang dipaksa tadi oleh ayah ataupun datuk dia tadi adalah seorang yang buta matanya. Sedangkan pengantin perempuan orang celik molek umpamanya. Baik, bila begini akan menyusahkan pengantin perempuan. Dia tak boleh paksa. Ataupun pengantin laki-laki tu orang yang terlalu tua. Dia panggil. Ada bokok 7 dah umpamanya. Perempuan umur 52. Baru umur 25. Pengantin laki-laki ialah umur 102 tahun umpamanya. Tak boleh. Sebab apa? Baik, kalau nikah juga kena mengasuh. Sidang pendengar yang dihormati dan kasih sekalian. Ini dia 5 syarat yang membolehkan wali mujbir tadi ada hak untuk memaksa anak ataupun cucu berkahwin dengan sianu bin sianu, iaitu bakal pengantin lelaki. Sidang pendengar yang dihormati dan kasih sekalian. Dalilnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wala tunkahul bikru hatta tusta'zana. Orang pengantin perempuan ini tidak boleh kamu mengahwinkan, wahai para wali, anak dara kamu, melainkan setelah kamu meminta izin daripadanya. Baik, maksud di sini minta izin ini, di sini ialah maksud dia sunat sahaja. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia kata, kaifa iznuha? Wahai Rasulullah, bagaimana cara nak minta izin bapa ataupun datuk dia nak minta izin dengan pengantin perempuan yang merupakan anak atau cucu dia? Lalu Nabi jawab, qala antaskuta, iaitu dia diam. Bila dia diam, tanya lagi mana Timah, aku nak nikahmu dengan mamak ni. Dia diam. Baik, anak dara ni maksudnya itu adalah merupakan satu keizinan. Kerana biasanya anak dara ni dia ada sifat malu. Yang anak lah bah, nak lah cik, umpamanya. Dia jarang berlaku begitu, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, itu wali mujbir. Kemudian bahagian yang kedua wali nasab ni ialah wali bukan mujbir ataupun wali ikhtiar. Baik, wali bukan mujbir atau wali ikhtiar ni siapa? Iaitu semua para wali. Iaitu semua wali termasuk ayah kandung sendiri, termasuk tok sendiri pada pernikahan wanita, iaitu anak dia tadi. Baik, yang telah pun berstatus janda. Yang telah pun berstatus janda. Jadi dalam slide ni saya buat. Maksud as-sayyib ataupun janda ini ialah mana-mana perempuan yang telah hilang darahnya, baik disebabkan berlakunya persetubuhan. Sama ada persetubuhan tersebut berlaku secara halal ataupun persetubuhan tersebut berlaku secara haram. Itu dia panggil dara. Tidak termasuk hok naik basikal, terbalik basikal, jatuh pokok kayu umpama hilang dara. Itu tidak termasuk, tidak dipanggil sayyib ataupun janda. Tak panggil lagu tu. Baik, hilang dara dengan sebab persetubuhan, bukan sebab jatuh pokok mu'tadah. Baik, itu dia panggil wali ikhtiar ataupun wali bukan mujbir. Maksud dia ialah tidak sah perkahwinan apabila status wali ni adalah wali ikhtiar ataupun wali bukan mujbir. Mana tidak sah perkahwinan tersebut melainkan para wali terlebih dahulu
kena mendapat keizinan dan juga persetujuan daripada pengantin perempuan yang merupakan anak dia ataupun cucu dia ataupun adik-beradik dia, abang kau, adik kau umpamanya, tak boleh. Maknanya dengan kata lain, wali bukan mujbir atau wali ikhtiar ni, dia tidak ada hak untuk memaksa pengantin perempuan ni berkahwin dengan lelaki pilihan dia. Dia tak boleh. Bahkan, bukan setakat tu saja. Dia kena minta izin dulu. Kena minta izin. Dan menjadi amalan kita sekarang ni biasanya, sebelum akad nikah, biasanya penolong pendaftar imam ataupun pendaftar qadi pegawai agama jajahan ni, biasanya dia minta wali ni, ayah ataupun abang kau, baik ikut susunan wali ni, supaya pergi minta izin dulu. Pergi minta izin dulu dengan pengantin perempuan tu untuk nak melangsungkan perkahwinan begini-begini. Baik, apabila minta izin semua, barulah wali ni wakil wali kepada Tok Imam untuk melangsungkan akad nikah. Baik, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian. Walaupun status anak dara, biasanya kita nak ambil pahala sunat. Di mana sunat juga minta izin ni, walaupun kalau kira dengan majlis tu setuju nak menikah belakang dah. Tapi kita ambil lagi sunat tu, iaitu pergi minta izin sekali lagi. Baik. Dalilnya, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru. Ada. Janganlah wahai para wali, iaitu wali bukan mujbir atau wali ikhtiar ini, kamu mengahwinkan janda ini melainkan setelah kamu mendapat keputusan dia, iaitu persetujuan daripada dia. Dia setuju ataupun tidak setuju. Ada. Sebab apa? Dia orang yang ada pengalaman, maka dia boleh membuat keputusan sendiri terhadap hubungan dan juga kelangsungan hidup dia. Dia boleh pilih nak setuju dengan siapa-siapa yang nak berkahwin. Sidang pendengar yang dihormati lagi dikasihi sekalian, itulah dia nak cerita bahawa wali nasab ni antara perbezaan antara wali mujbir dengan wali ikhtiar ataupun wali bukan mujbir yang tidak ada kuasa untuk mengahwinkan baik anak-anak di bawah perwalian dia, melainkan kena dapat keizinan. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, setelah kita jelaskan sekejap tadi bahawa apabila perempuan tersebut berstatus janda, orang Kelantan kita panggil orang bujang ataupun janda ni, maka wali dia mesti kena dapat izin dulu nak mengahwinkan dia dengan siapa-siapa lelaki pilihan dia. Baik, berlaku satu masalah dalam negeri Kelantan yang menjadi satu ketika dulu gegar-gegok seluruh Malaysia, apabila ada seorang budak yang belum balik lagi, budak perempuan ini, tiba-tiba berkahwin dengan seorang lelaki dewasa. Jadi pertikaian, masuk mahkamah semua sekali, akhirnya berlaku perceraian. Akhirnya. Baik. Andai kata berlaku kes ni, sekarang ni, sidang pendengar, sidang penonton sekalian, bagaimana status? Umpama lepas pada berlaku, budak ni 7 tahun. Berlaku kes hari tu 7 tahun, darjah 1, nikah. Umpama dengan seorang laki-laki ni. Suami dia nikah, akhirnya berlaku gagal semua sekali, masuk mahkamah, jadi kes polis semua sekali kerana perempuan ni budak ni umur 7 tahun. Walau bagaimanapun, sidang pendengar sekalian, benda ni berlaku sudah banyak beberapa hari, mungkin sudah berlaku persetubuhan dan sebagainya. Baik, status budak perempuan ni bila bercerai dia jadi janda. Baik, dah ayah wali dia, ayah kepada budak ni, umpama dia kata dah mu janda dah kat mek, belaki-belaki lah, dia nak nikah pula dengan orang lain, umpamanya. Baik, macam mana status dia? Sidang pendengar yang dihormati oleh kasih sekalian, saya buat dalam slide saya ni ialah perkahwinan janda muda, iaitu yang belum dia panggil belum cukup umur ataupun belum balik. Baik. Dalam kitab fiqh, antaranya Dr. Mustafa Bura dalam kitab Fiqh Manhaji dia menjelaskan satu tajuk, iaitu perkahwinan janda muda. Iaitu yang belum berkahwin, yang belum cukup umur ni, iaitu di mana status dia, semua wali, termasuk bapa kandung sendiri, tidak boleh mengahwinkan janda muda yang belum balik ini sehingga dia balik. Kena tunggu. Kena tunggu sehingga siapa dia tu cukup umur ataupun balik. Baru ayah dia ni berhak untuk mengahwinkan dia semula dengan siapa-siapa dia nak. Dia setuju. Ada. Sebab apa? Sidang pendengar sekalian, kerana perempuan tersebut umur 7 tahun tak balik tadi, dia status janda. Bila janda, wali mesti dapat izin daripada dia, persetujuan dia untuk nak nikah. Baik, sekarang ni
dia belum balik. Budak belum balik. Baik. Izin dia, persetujuan dia tidak diambil kira. Sebab tu dia kata wali tidak boleh mengahwinkan dia. Kena tunggu sampai dia balik. Dia mari haid, dia mari period umpamanya. Baru boleh untuk mengahwinkan dia. Ini status dia. Nah, kalau menikah juga, sidang pendengar sekalian, tanpa keizinan dia, umpamanya, boleh membawa pada tidak sah perkahwinan tersebut. Sidang pendengar yang dihormati oleh kasih sekalian. Maknanya, dalam bab wali ni, sidang pendengar sekalian, kita kena ambil perhatian lebih lah dalam kes ni. Baik, seterusnya, untuk meringkaskan masa, saya pergi terus kepada susunan wali. Ini benda basic dalam bab perkahwinan. Walau bagaimanapun orang kita banyak lagi. Bertukar takir. Tukar takir lagi susunan wali. Baik, sekali ni saya buat dalam bentuk dia panggil carta. Begini. Ada gambar rajah supaya kita lebih jelas. Kalau saya tulis begini mungkin sidang pendengar sekalian kurang jelas. Ada. Baik, saya buat dalam bentuk peta minda begini supaya kita lebih nampak jelas dalam slide saya ni. Dan tuan-tuan boleh tengok. Dan saya bubuh nombor di tepi tu supaya sidang pendengar sekalian boleh ambil perhatian lebih dalam kes ni. Baik. Pertama, perempuan. Warna biru saya letak tu. Dalam slide tu, perempuan. Nombor 1, wali dia adalah bapak dia. Maksud bapak di sini ialah ayah. Iaitu ayah kandung. Bukan ayah akak, bukan ayah merah, bukan ayah letak, bukan. Bapak kandung. Ada? Baik. Walaupun perempuan ni anak angkat pada siapa bin siapa, dan takdir kata dulu, Jabatan Pendaftaran Negara ni dia boleh buat. Walaupun anak angkat binti dia. Umpama. Bila nak berkahwin, walaupun Timur binti Ali. Ali ni adalah bapa akak. Tetap tak boleh. Ali tak boleh menjadi wali. Mesti bapa kandung. Bapa kandung. Baik, satu. Baik. Kemudian kalau ayah tak ada. Ingat. Sidang pendengar sekalian. Dalam bab perkahwinan ni tak ada. Bukan pergi kerja Singapura. Bukan pergi ke laut. Maksud tak ada di sini ialah qalu inna lillah, mati. Mati. Baik. Bila mati, kuasa perwalian ni naik ke atas. Iaitu ayah. Datuk ni maksud dia ayah kepada gemulah ayah. Bukan ayah pada gemulah mak. Tak boleh. Dia tak boleh jadi wali. Sebab wali ni semua dia pergi kepada pihak ayah ataupun lelaki. Ayah kepada ayah. Kalau ada. Kalau tak ada, naik lagi ke atas. To, ye, wa ke atas. Sekat-sekat ada. Bila tak ada, sidang pendengar sekalian, maka kuasa perwalian ni, bila ayah tak ada, mati ayah, pergi pada tok tak ada, ye tak ada lah kata. Biasa orang kita terus pergi lopak pok saudara. Pok saudara duduk nombor 7, sidang pendengar sekalian. Baik, belum pada pok saudara, dia turun dulu. Yang keempatnya ialah adik-beradik. Saya tulis tu, saudara lelaki seibu sebapa. Orang Kelantan kita mudahnya ialah adik-beradik semua sepak. Adik-beradik seibu sebapa. Begitu. Ada. Baik, adik-beradik seibu sebapa ni, kalau ramai 2, 3, 4 orang, saya akan jelaskan sekejap lagi dalam slide berikutnya. Lagu mana kita nak pilih? Siapa yang menjadi wali? Adakah kalau 5 orang adik-beradik 5-5, ambo wakil ketua imam, ambo wakil ketua imam, letih tu imam pula. Ada. Jadi sidang pendengar sekalian, kita akan tengok adik-beradik lelaki seibu sebapa dulu. Yang keempat, tak ada. Semua perempuan belaka. Adik-beradik seibu sebapa dia ni perempuan belaka. Dia pergi kepada yang kelima ialah adik-beradik lelaki sebapa. Ayah dia ni dia ada 2 cawangan. Baik, cawangan. 2 isteri. Dengan isteri pertama dia ni, semua adik-beradik dia adalah perempuan belaka. Tapi dengan mak sebelah lagi tu, ada ayah tu lah. Mak sebelah lagi, mak tiri dia tu, ada adik-beradik lelaki. Tu maksud dia ialah adik-beradik lelaki sebapa. Baik. Walaupun ibu tiri hanya sayang kepada ayahku saja pun, ingat, adik-beradik tiri kita tu, dia panggil boleh jadi wali pada kita dah. Tak ada. Tak ada juga. Ayah kita ni hanya setia pada yang satu. Seorang tu je, umpama. Tak ada cawangan lain. Baik. Dia pergi kepada seterusnya yang ke berapa? Ke bawah lagi. Iaitu adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik lelaki sebapa. Kemudian turun ke bawah lagi. Anak saudara. Maksudnya, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Anak abang. Gitu. Ada. Baik.
anak saudara lelaki daripada adik-beradik perempuan tak boleh jadi wali. Sebab dia tu adik-beradik perempuan. Tak boleh. Dia semua pergi pada lelaki. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Baik. Tak ada juga. Kecil-kecil. Ada tapi kecil-kecil belakang. Baik. Dia tengah beringuh lagi. Ada umur 5 tahun, 6 tahun umpamanya. Maka dia pergi kepada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa pula. Dia pergi pula. Ada. Situ pula. Baik. Tak ada juga. Dia pergi ke bawah lagi lah. Adik-kakak sekalian. Anak saudara, cucu saudara, cicit saudara, ciak saudara. Tengok alah ke bawah. Setakat ada. Ada. Tak ada anak saudara, cucu, cicit saudara. Baru dia pergi pula adik-beradik gemula ayah kita. Iaitu dia panggil pak saudara. Pak saudara ni dia kena ambil ibu sebapak juga dulu. Iaitu bapak saudara. Iaitu pak saudara. Iaitu adik-beradik kepada gemula ayah dia ni. Baik. Lelaki yang seibu sebapak dulu. Dia ambil. Kemudian tak ada pak saudara pula. Ada. Iaitu adik-beradik gemula ayah dia sebapak. Mengatuk dia ni adalah dia berpoligami umpamanya. Sebapak. Tak ada juga. Turun pada anak dia. Ada. Anak pak saudara. Dia panggil gapo? Hubung dengan perempuan. Sepupu dia panggil. Sepupu. Ambil seibu sebapak dulu. Ada. Kemudian sepupu lelaki pula daripada adik-beradik lelaki sebapak. Pak saudara sebapak tadi. Dan ke bawah pula. Baik, sepupu, anak sepupu dia panggil. Ada sepupu, anak sepupu, cucu sepupu, ciak sepupu. Tengok sekat bawah. Akhir sekali kupu-kupu. Dia akak sikit. Kupu-kupu tak boleh jadi wali lah. Tu saya cerita ya. Baik. Tu susunnya wali. Tak ada juga ke bawah tu yang talib Nabi bagi. Jangan teriak. Jangan teriak. Jangan teriak. Ada. Baik. Akhir sekali. Fasultan waliyum malla waliyalah. Nabi sebut. Sultan ataupun wali hakim sekarang di mahkamah syariah. Baik, menjadi wali, sultan, istighlah tubuh dia kepada hakim-hakim syar'i di mahkamah syariah yang akan bertindak bagi wali hakim. Jangan bagaimanapun, ke mana-mana pun, boleh nikah. Boleh nikah ke mana-mana pun. InsyaAllah, sidang pendengar sekalian, jangan menangis, jangan gaduh. Baik, itu susunan wali. Bila tak ada semua wali nasab, barulah dia pergi pada, saya sebut tadi wali ada dua, wali nasab, dia pergi pada wali hakim. Itu wali sultan ataupun wali raja. Boleh buat permohonan di mahkamah syariah jajahan tempat perempuan tersebut bermastauti atau bermukim. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian. Jelas setakat tu. Itu susunan wali. Kemudian sidang pendengar sekalian. Ramai orang bertanya iaitu berhubung dengan bab anak. Anak ni, anak lelaki maksud dia, boleh ke tak dia dari susunan wali ni, dia jadi wali kepada mak dia. Sidang pendengar sekalian, baik, secara umumnya, anak lelaki, dia tak boleh jadi wali kepada mak dia. Sebab apa? Anak lelaki ni, dia nasak pada ayah dia, dia pergi kepada ayah. Mak ni, dia nasak ke sebelah sini, sebelah mak dia. Dia tak boleh jadi wali. Ada. Baik, saya buat dan slide saya ni, tuan-tuan tengok, ialah kecuali dalam satu masalah ataupun dalam satu kes sahaja yang saya buat petua minda itu, Timur dengan Ali. Saya buat benda. Timur dengan Ali itu dia berkahwin. Saya buat tu. Ada. Timur dengan Ali ni dia berkahwin, iaitu kahwin sepupu. Timur dengan Ali ni sepupu, dia kahwin. Dua ni. Bila dia kahwin, boleh anak seorang, saya bubuh namanya ialah Yusuf. Tidak ada kena-mengena yang hidup yang mati. Saya buat contoh saja. Timur dengan Ali nikah, boleh anak lelaki nama Yusuf. Takdir Allah Ta'ala, lama lepas pada tu, Ali ni, suami Timur, ayah pada Yusuf ni, qalu innalillah mati. Bila mati, lama-kelamaan ada lelaki lain nak pada Timur. Maksud nak nikah dengan Timur, nak berkahwin dengan Timur. Baik, carilah ayah Timur mati dah, tok dia mati, muka Timur pun tua dah. Dah mati semua, tok yang semua tak ada. Baik adik-beradik pun tak ada, mati belakang dah. Ataupun Timur ni seorang, anak tunggal tak ada lolo, anak saudara pun tak ada, pak saudara pun mati dah, sepupu tak ada. Baik, tengok tinggalnya ialah seorang aja ada, tak ada lolo, iaitu anak sepupu. Anak sepupu pakat dengan Timur, siapa dia? Ialah Yusuf. Siapa dia Yusuf tu? Iaitu anak Ali. Ali tu siapa? Sepupu pada Timur. Muka dia nikah sepupu. Anak pada Ali ni, Ali tu sepupu. Suami dia mati dah Ali. Baik, tinggal anak sepupu. Ada dia panggil anak sepupu, iaitu Yusuf. Yusuf ni boleh jadi wali kepada Timur yang mak dia,
Tapi bukan atas pakak anak. Tapi atas pakak anak sepupu kepada Timur. Iaitu anak kepada Ali. Sidap pendengar sekalian. Bukan. Yang kata Ali ni boleh jadi Yusuf ni. Yusuf ni anak boleh jadi wali pada mak dia. Bukan. Atas pakak anak sepupu. Sebab tak ada dah wali lain. Yang lebih dekat dengan Timur. Sidap pendengar sekalian. Baik. Kemudian. Dalam bab ni juga saya suka sebutkan di sini. Walaupun disebut berkali-kali dalam kursus perkahwinan Islam. Saya sebutkan sekali lagi di sini. Baik susunan iaitu perkahwinan yang memerlukan kepada wali hakim. Saya sebut sekali lagi. Perkahwinan ini, 8 perkara saya akan sebut ni, dia perlu mendapat wali hakim di mahkamah syariah. Pertama ialah apabila perempuan tersebut tidak mempunyai wali nasab. Jujuk punya jujuk, pak tak ada, ayah tak ada, tok semua tak ada, adik-beradik tak ada, ibu sebapak, anak saudara, pak saudara, sepupu, sepapak, semua tidak ada. Maka orang ni dia nak berkahwin, perempuan ni dia nak berkahwin, dia kena pergi buat permohonan di mahkamah syariah, baik iaitu wali hakim. Satu. Baik yang kedua ialah wali akrab. Maksud wali akrab ni ialah wali yang paling dekat dengan perempuan tersebut, ada tapi menunaikan haji ataupun umrah di Mekah. Duduk dalam ihram haji umrah. Al-muhrimu la yankihu wa la yunkah, Nabi sebut. Orang duduk dalam ihram ni, baik, dia tak boleh mengahwinkan. Ayah ni dia nak mengahwinkan anak dia, wali pada anak dia, tak boleh. Wala yunkah, dan dia tidak boleh dinikahkan. Dia sendiri nak nikah dalam ihram ni, nak ambil berkat lah dalam ihram haji umrah ni, nak akad nikah, tak boleh. Sebelum dia tahallul tak boleh, tak boleh. Baik. Wali ada, tapi dia dalam ihram haji atau umrah, dia tak boleh jadi wali, maka dia pergi pada wali hakim. Ada. Baik, umpamanya Timur ni dia nak nikah dengan Ali. Baik, nak nikah dengan Ali, ayah dia tak setuju. Bila ayah dia pergi Mekah, baik, dia pun raya, ni peluang dia kata aku nak nikah dengan Ali ni. Baik, kalau ayah aku ada tobat, pak mampu, dia kata pak mati, dia kata ayah aku tak boleh nikah dengan Ali ni. Ada. Maka dia pergi buat permohonan di mahkamah syariah. Mahkamah tengoklah. Ada. Umpama layak atau tak layaknya untuk dia panggil untuk berkahwin dengan wali hakim. Dua. Yang ketiga ialah wali akrab. Hak paling dekat sengaja enggan. Dia panggil wali abdal. Baik, enggan ni makna tak setuju. Tak setuju. Ni satu hal. Sedap dengar sekalian. Makna pengantin perempuan, kalau ayah tak setuju, dia dengan lelaki pilihan dia, umpama dengan Ali tadi, baik, jangan pergi nikah alik siap. Jangan pergi nikah alik sana. Ada. Jangan panggil Tok Imam alik sana, mari nikah sini. Jangan. Ada. Buat permohonan iaitu wali abdal, iaitu wali enggan di mahkamah syariah. Mahkamah akan panggil ayah dia. Apa sebab Pak Cik tak benar ke anak perempuan Pak Cik ni dia nama Timur berkahwin dengan Ali ni, apa sebab? Baik, kalau mahkamah tengoklah, kalau sekiranya sebab-sebab yang diberikan oleh ayah dia selaku wali contohnya adalah sangat relevan ataupun kita panggil tepat, umpamanya boleh jadi mahkamah tak luluh. Ada. Nak nikah warna kat Tok Akif, umpamanya. Tok Akif kenal ko Ali ni Alfilul Kuda nombor 2 di Malaysia, umpama. Tu ada alasan yang konkret, umpama. Mahkamah boleh tengoklah. Baik. Sedap dengar yang dihormati dan kasih sekalian, jangan pergi nikah kok buat permohonan di mahkamah. Baik, 3 yang keempat ialah anak tak sah tarah. Ada. Ataupun anak luar nikah, umpamanya. Baik, bila anak luar nikah, sedap mendengar sekalian, iaitu anak yang dilahirkan kurang daripada 2 bulan. Kurang daripada 6 bulan. Anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan daripada tempoh perkahwinan. Ada 6 bulan, kurang daripada 6 bulan, orang kita panggil 6 bulan 2 lahzah. 6 bulan 2 detik dia panggil. 6 bulan lah. 6 bulan ni iaitu 180 hari dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu dia panggil sittat ashhurin qamariyah. Ada dia. Ada. Iaitu 6 bulan yang digenakkan setiap bulan itu 30 hari. 30 hari 3 kali 6 180 hari. Walau bagaimanapun di negeri Kelantan kita dia pakai pendapat orang ingin sikit daripada tu, itu mazhab Maliki, 175 hari dia kira sah tarah dah. Kurang daripada tu dia panggil anak tak sah tarah. Anak tak sah tarah ni, baik orang tak ada pok ni, bila dia nak berkahwin, dia kena permohonan
di mahkamah syariah. Nah, itu wali hakim. Pak, yang kelima ialah saudara baru. Saudara kita dia panggil. Baik yang masuk Islam, kemudian dia nak berkahwin. Nak berkahwin dengan lelaki pilihan dia. Yang mana tidak mempunyai wali nasab. Umpama ayah dia tak masuk Islam. Adik-beradik seorang rabuk tak ada masuk Islam. Umpamanya. Maka ni juga dia kena permohonan di mahkamah syariah. Wali hakim. 5. Yang keenam ialah wali berjauhan daripada wanita. Perempuan ni pengantin perempuan. Qadarnya ialah 2 marhalah. Baik. 2 marhalah ni mengikut jakimnya ialah 96 km. Ada. Kalau mengikut guru saya lebih kurang 89 km lebih kurang 90 lah. 90 km lebih kurang. Sedang pendengar sekalian. Itu 2 marhalah. Baik, dalam musim PKP ni banyak sangat berlaku kes lagu ni. Umpamanya, ayah duduk Johor, tak boleh balik, tak boleh wakil wali. Umpamanya, tak boleh dihubungi. Kalau tak boleh dihubungi tu dia masuk wali gaib. Ada. Mana wali berjauhan ni, dia boleh buat permohonan di mahkamah syariah untuk dia panggil mendapatkan wali hakim kerana alasan wali berada lebih pada 2 marhalah pada pengantin perempuan. Boleh buat permohonan. Ya kena. Yang ketujuh ialah wali gaib. Semua ni saya sebut dah tadi. Sehingga sampai yang ketujuh yang wali gaib ni. Dia buat permohonan di mahkamah syariah. Bila di mahkamah syariah. Sidang pendengar yang dihormati oleh kasih sekalian. Permohonan ni kena buat awal. Jangan esok nak nikah. Baru hari ni baru pergi cari permohonan di mahkamah syariah. Nak buat esok nak nikah. Patut tekan. Bambak. Buat kerja. Tapak kaki. Jangan. Buat awal. Bila melibatkan wali hakim ni. Sebab hakim ni, dia sudah ada dah. Mahkamah dia sudah ada dah tarikh. Orang ni cara yang ditetapkan. Tak boleh ikut kita. Ada. Buat permohonan. Semua ni melibatkan mahkamah syariah ni. Dia kena buat awal permohonan dia. Wali gaib. Wali gaib, saya tulis tidak pasti hidup atau mati. Wali gaib ni bukan wali boleh ngaik. King ada, king sekejap ada, sekejap tak ada. Begitu bukan tak ada. Wali gaib ni ialah wali hilang. Tak pasti sama ada hidup atau mati. Nak kata mati, tak jumpa batu nisah. Nak kata hidup, 14 tahun tak kelik-kelik. Maka status dia adalah wali gaib. Wali gaib, kita tak pasti hidup atau mati. Kuasa perwalian dia pergi pada mahkamah syariah. Ataupun lebih praktikal lagi, kalau saya buat contoh di sini, wali gaib tak pasti hidup ataupun mati ni, ialah MH370. MH70 tu garanti lah mati dah. Sebab jatuh terhempas. MH370. Nak kata mati, kata sekalian, tak jumpa mayat seorang rabuk. Nak kata hidup, tak ada balik seorang rabuk. Tu dia panggil wali gaib. Dia panggil. Baik, walau bagaimanapun, tempoh lebih pada 7 tahun dah, saya rasa mungkin sudah buat anggapan kematian dan sebagainya dah. Mana dalam penumpang-penumpang MH370 tu, mungkinnya. Tapi belum dibuat anggapan kematian, sidang pendengar yang dihormati oleh kasih sekalian, status dia wali gaib, nak berkahwin, umpamanya anak-anak mangsa MH370, dia kena buat permohonan wali hakim di mahkamah syariah. Baik, akhir sekali yang ke-8, sidang pendengar yang dihormati oleh kasih sekalian, yang ke-8 ni jarang berlaku. Tetapi boleh berlaku. Boleh berlaku. Dan dia agak belik sikit. Wali akrab, iaitu wali yang paling dekat dengan wanita ni, yang nak berkahwin ni, tiba-tiba wali ni, wali akrab ni, berkahwin dengan pemohon. Iaitu wanita yang tiada wali setarah. Tak ada wali setarah. Ada. Ini berlaku, sidang pendengar sekalian. Kalau tengok sini memang pening. Saya royak. Ini berlaku dalam perkahwinan sepupu. Sepupu. Timoh dengan Ali ni sepupu. Dia nak nikah sepupu dua ni. Ada. Ayah tak ada, tok tak ada, adik-beradik tak ada, jujuk semua wali tak ada. Tinggalnya ialah sepupu. Mana? Ali, sepupu seorang ni ada. Ali ni, tapi Ali ni nak nikah dengan pengantin perempuan. Nak nikah dengan dia sendiri. Maka Ali ni nak jadi wali tak boleh. Sebab dia sendiri nak nikah dengan Timoh ni. Dia tak boleh nikah. Mau nikah lah dengan Timoh dengan wali yang sendiri. Dia tak boleh gitu. Timoh ni dia kena pergi buat permohonan di mahkamah syariah untuk mendapatkan dia panggil wali hakim. Sebab tak ada wali lain dah. Anak sepupu, taraf dia lebih rendah. Tak boleh. Sebab ada wali sekarang ni. Sepupu ada. Macam mana nak pindah pada anak sepupu? Tak boleh. Dia kena pergi pada wali hakim. Sedang pendengar yang dihormati dan kasih sekalian. Wali hakim. Baik.
Itu 8 perkara. Minta ambil perhatian semua. Seterusnya, sidang pendengar sekalian, ringkasan saya buat 4 perkahwinan yang perlu kepada kebenaran daripada mahkamah syariah. Ada. Tadi kita dengar tadi, sidang pendengar sekalian, 8 perkahwinan yang perlu pada wali hakim. Salah satunya ialah ya kena pergi mahkamah tu wali hakim lah. Kena dapat wali hakim. Baik. Selain daripada tu, ada 3 lagi. Selain pada wali hakim yang saya sebut tadi, ada 3 lagi. Hak ni perlu pada kebenaran mahkamah syariah. Yang pertama, poligami. Nak tambah cawangan baru. Juga di negeri Kelantan amalannya ialah poligami dalam edah. Baik, lelaki dia baru bercerai dengan isteri dia. Cerai kemarin, hari ni nak nikah dengan isteri baru. Ada. Maka bukan kata tak boleh. Boleh, tapi dia kena buat permohonan di mahkamah syariah. Ni dia panggil poligami dalam edah. Dia kena pergi mahkamah lah tu. Ada. Sebab apa? Sedang pendengar sekalian, kerana dia masih lagi dalam edah dengan isteri yang dia cerai kemarin. Maksudnya, kalau dia nikah hari ni dengan isteri baru, baik, lusa dia kata, aku rojok balik bini pertama aku. Bila dia rojok, jadi 2 isteri. Dia boleh rojok. Jadi dengan sebab tu, dia kena buat permohonan poligami dalam edah. Hak ni juga di mahkamah syariah. Baik, poligami nak buka cawangan baru di mahkamah syariah, jangan gilik siap. Baik, pertama. Yang kedua ialah kahwin bawah umur. Kahwin bawah umur. Kahwin bawah umur ini merujuk kepada orang lelaki. Orang lelaki bila berumur tak cukup 18 tahun, dia panggil bawah umur. Nak nikah, dia kena pergi mahkamah syariah. Tok Aki nak tanya, ya Allah kedok demo ni nak nikah ni. Tok Aki nak mai jual jah umpama tumbuk mayu didik umpama. Mahkamah tak benar kalau nak mai jual. Nak nikah sungguh boleh. Pengantin perempuan umur 16 tahun ke bawah tak cukup, dia panggil bawah umur. Baik, lebih pada tu baru cukup umur. Kurang daripada tu cukup umur, lelaki 18 tahun ke bawah, perempuan 16 tahun ke bawah, nak nikah negeri mahkamah syariah. Dia ada sebab lain yang lebih besar. Bawah umur ini, baik berlaku gegapa, report dan sebagainya, baik, dia boleh membawa pada cah rogo. Bila rogo ni, lah nak boleh siapa tu bik siji nikah gitu begini, sidang pendengar yang dihormati lagi sekalian, lah makan nasi air rukak dulu. Untuk mengelak daripada tu, pergi mahkamah syariah. Baik, yang ketiga menggunakan wali hakim saya sebut dah tadi. Dan akhir sekali yang keempat ialah kahwin janda berhias. Ini istilah dalam bahasa Melayu dia panggil kahwin janda berhias. Janda berhias ini bukanlah janda hok pakai makeup dengan mulut merah menyala bibik kecil. Nak pergi kedai, itu bukan janda berhias. Itu dia panggil ngor lagu tu. Sedap dengar sekalian. Janda berhias maksud dia ialah status seorang perempuan, dia berkahwin dengan orang lelaki ni. Baik, dia tak ada buat gapo-gapo. Maksudnya, tak ada tidur duduk, tak ada berlaku persetubuhan lagi dengan suami dia ni, tiba-tiba bercerah. Nikah, saya buat contohnya, nikah 5 minit, baik, kemudian bercerah dengan suami dia. Tak ada turun masjid, akad nikah di masjid, sudah akad nikah gitu begini, umpamanya, tiba-tiba dah lama, dia tunggu tu email gitu, dia dah tahan lama, pakai kain ketak gitu begini, bergapo. Tiba-tiba nya terketung, misalnya kata atas masjid, terketung tadi, baik, malulah. Ayuh dia ni, Allah, dia kata, mak, berat binimu, mak. Ketung atas muka abah, mak, umpama. Jadi, mengerti laki-laki malu enggak? Ingat ini, aku cerah bini aku. 5 minit akad nikah, cerah lalu. Baik, dia pun malu, Allah, malunya masuk Malaysia book of record. 5 minit nikah, cerah selalu, umpamanya. Maka, dia pergi cari gawe buruk dia. Hak dulu-dulu, nak nikah pula. Esok ke, umpamanya. Hari ni, nikah dengan suami 5 minit cerah. Esok, nak nikah dengan suami. Suami baru, gawe lama dia, umpama. Boleh, status dia. Tapi kena pergi buat permohonan di mahkamah syariah. Status dia janda berhias. Mahkamah nak tanya dulu. Ada. Sama ada yolo ke dok tak ada buat gapo-gapo. Yolo tu akik bakar bekas tok tua. Tok tua bekas tok tua dia pergi royak yolo tu akik. Pung dia ketuk atas muka ambo atas masjid juga. Anu ambo pu cerah lalu umpama. Dia nak dengar gitu ya. Sedap dengar sekedar. Tu panggil janda berhias. Baik. Suka saya nyatakan di sini juga sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian. Sebab-sebab perpindahan. Wali ni berpindah, wali akrab, hak paling dekat berpindah pada wali hak lebih jauh. Ni kena ambil perhatian. Sedap dengar sekalian.
Pertama ialah wali hok paling dekat dengan pengantin perempuan belum balik. Contohnya ialah adik-beradik. Ayah mati, tok tak ada semua sekali. Wali jatuh pada adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik ada. 3 orang, hok lelaki. Tapi umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mana tok balik belakang lagi ni. Ada. Maka dia berpindah pada wali hok lebih jauh. Adik-beradik sebapa. Ada adik-beradik sebapa cukup umur. Maka dia berpindah pada adik-beradik sebapa. Hok lebih jauh. Sebab apa? Wali hok paling dekat belum balik lagi. Sidang pendengar sekalian. Baru berpindah pada wali yang lebih jauh. Dan begitulah seterusnya. Baik, dalam bab balik ni saya sebutlah sikit sini. Bab orang kita, jabat saya, hari Khamis baru ni ada seorang perempuan mari. Baik, dia isi borang, dia kata, wali saya pok saudara. Dia kata, ada. Saya tanya dia di kaunter, saya kata, tak ada kau wali lain? Dia kata, ada adik umur 17. Dia kata, lah budak lagi, dia kata, ambil pok saudara lah. Tak boleh pok saudara. Sebab sekarang ni, adik-beradik ada umur 17 tahun. 17 tahun balik dah. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ada. Paling kurang 15 tahun cukup umur dah. Dia tidak kata 17 tahun. Tak balik lagi. Ambo, tak mimpi lagi. Baik. Dia ada. Baik. 5 sebab. 5 sebab. 5 tanda seorang itu telah balik. Antara cukup umur 15 tahun. Cukup 15 tahun tu balik lah tu dia. Sidang pendengar sekalian. Kalau 14 tahun lebih, dia panggil murahik. Murahik ni ialah antara nak balik. Maka kalau hak murahik ni, kalau saya kak, sedang pendengar sekalian, saya akan panggil lah. Wali dia ni akan bertanya beberapa soalan yang menentukan tanda-tanda sama ada dia telah balik ataupun dia tak balik. Kalau dia balik, maka wali tu boleh dah jadi dia. Itu dia panggil murahik. Mana nak ceritanya, bila wali paling dekat dengan perempuan, contoh adik-beradik tadi, belum. Tak nak suara habuk. Hak balik lagi, cukup umur, maka dia berpindah pada wali lebih jauh. Adik-beradik sebapa. Ada. Kemudian anak saudara sebapa, pok saudara dan sebagainya. Ikut turutan wali. Satu. Yang kedua, wali ada. Tapi walinya ialah kurang siuman. Atau orang kita panggil gila. Ada. Bila gila, sidang pendengar yang dihormati lagi dikasih sekalian, maka kuasa perwalian ini berpindah pada wali yang lebih jauh. Bila wali gila. Dia tak pergi pada wali hakim. Dia pergi pada kalau minta jauh. Contoh, ayah gila, dia pergi pada tok. Umpamanya. Ada. Baik. Walaupun dia gila tu sementara-sementara. Umpamanya. Dia berpindah. Berpindah pada wali lebih jauh. 2. Yang ketiga ialah wali akrab. Paling dekat ni fasik. Seorang yang fasik. Jadi hak ni saya tak nak cerita panjang hari ni. Sebab syarat-syarat wali pun ada 7 perkara. 8 perkara tu saya tak cerita hari ni. Sebab saya akan cerita dalam slot lepas daripada ni. Hari yang lain. Sedang pendengar sekalian. Sekali dengan wali fasik. Saya sebutnya ialah wali fasik. Iaitu wali yang kurang baik. Syarat wali ni ialah wali dia kena adil. Adil ni adalah wali yang tidak fasik dia panggil. Ada al-adalah. Berdasar pada hadis Nabi. La nikah illa biwaliyin mursyid. Tidak sah nikah kecuali diwalikan perkahwinan tersebut oleh seorang wali mursyid. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan mursyid di sini adalah al-adlu, seorang yang adil ataupun orang yang baik. Orang fasik adalah orang yang tidak baik, dia tidak berhak jadi wali. Hak ni, saya dengar sekarang saya akan bicara bab lain. Syarat-syarat wali dan juga wali fasik. Bukan dalam perbincangan ni, kerana dia akan menjadi satu perbincangan yang panjang. Saya cerita ya, senara dia. 3. Yang keempat ialah wali akrab. Wali yang paling dekat ni cedera akal fikiran. Ada. Pernah berlaku dalam negeri Kelantan dan saya pernah alami sendiri ialah dalam kaluk-kaluk nak berkahwin ini, ayah dia ke sana, ke sini cari air batu gitu gini, dengan motor tiba-tiba berlaku aksiden. Aksiden. Ayah dia koma duduk USM Kubang Krian. Baik. Bila begitu, nanti laki-laki daripada luar negeri, contoh daripada Kedah Darul Aman, mari sebuah bah sapa. Ayah duk sepeta ngak duk pakai waya ni 15 orang waya tu kok kepala kok putih mata kok kaki kok tangan ada waya TV sadar ada TV kalah ada hitam putih macam-macam potek bunyi umpamanya ada nak berkahwin. Baik, pengantin laki-laki daripada Kedah siapa? Pusing lagi. Pengantin laki-laki sudah sampai. Ayah pula duduk dia ngak 50 di USM Kubekria. Nak buat lagu mana? Nak suruh balik orang daripada jauh Kedah mari. Masalah sedang pendengar sekalian. Lagu mana? Iaitu bila wali akrab paling dekat ayah dia ni cedera akal fikiran, umpamanya sekarang ni koma, maka kuasa perwalian berpindah pada orang seterusnya. Kalau tak ada tu ala kata adik-beradik boleh jadi wali.
tak perlu tunggu ayah dia khabar ke, wali hakim tak perlu. Dia pergi kepada wali yang lebih jauh. Baik. Pak, yang kelima sidang pendengar sekalian ialah wali akrab. Hak paling dekat ini berlainan agama dengan perempuan. Hak saya cerita tadi lah. Ada. Baik, ayah ada tetapi ayahnya masih belum Islam. Tapi adik-beradik ada seorang. Hak lelaki, si ibu sebapa Islam. Dia boleh jadi wali. Ada. Tu dia. Sebab wali tu, ayah dia paling dekat ni, dia berlainan agama. Dia tak jadi wali lah. Sebab syarat wali yang pertama ialah mesti orang Islam. Baik, akhir sekali yang keenam, sidang pendengar sekalian, ialah wali hak akrab, hak paling dekat, telah mati. Ayah mati, maka dia pindah pada wali lebih jauh, iaitu tok dan seterusnya ke atas, mengikut susunan tertib yang saya cerita tadi. Sidang pendengar yang dihormati dan kasih sekalian, saya cerita sekejap tadi, wali adik-beradik, si ibu sebapak tadi saya cerita. Baik, sekarang ni tengok dalam slide ni saya buat. Berhimpun wali dalam satu tingkatan, satu peringkat. Saya buat peta minda tu, perempuan. Hak merah tu perempuan. Ada. Kemudian dia ada adik, dia ada abang-abang. Contohnya 3 orang adik-beradik. Baik, tiba-tiba perempuan ni timuh, umpama contoh dia nama nak berkahwin. Ayah tak ada, tok tak ada, walinya ialah adik-beradik si ibu sebapak sekarang ni. Baik, ada adik bosu, ada abang ngoh, ada abang long. 3 orang adik-beradik dia. Ada. Bagaimana dia nak nikah ni? 3-3 kena pergi wakil wali ke berjujuk. Hamba anak solo tu imam, wakil wali lah kata imam untuk akad nikah adik tina hamba ni. Hamba anak nombor 2, abang ngoh tu imam. Hamba adik su tu imam. 3-3 wakil wali. Musim-musim Covid ni kita nak mengurangkan berlaku tu. Ada. Sekarang ni jujuk 3-3. Baik, sidang pendengar sekalian, saya buat. Semua 3-3 tu berhak dan layak semua boleh jadi wali belaka. 3-3 tu. Berhak menjadi wali. Nah? Maksudnya, dalam musim PKP, contohnya, 2 orang abang ni duduk Kuala Lumpur seorang, Johor seorang, dilarang lentas daerah. Kerana apa? Zon merah di sana. Tapi adik dia ni cukup umur, balik, ada duduk di Kelantan. Baik. Hak abang sulung kata, tak boleh. Aku hak sulung umpama. Tak perlu. Boleh nikah dengan wali adik yang ada di sini, baik dengan persetujuan hak-hak lain. Walaupun abang sulung duduk kat Johor, abang nombor 2 duduk Kuala Lumpur, tak payah balik pun tak apa. Baik, adik-beradik ada sini cukup umur semua sekali, balik semua, dia boleh jadi wali. Tu maksud dia, semua berhak ataupun boleh menjadi wali. Dan 3-3. Dia tidak kata syarat mesti hak sulung. Tak boleh hak sulung nombor 2. Bukan begitu. Semua tu ada hak belakang. Baik. Dan tak perlu 3-3. Wakil wali kata imam. Hanya seorang saja. Ada boleh jadi wali. Sunatnya ni. Sunat kita mendahulukan hak lebih tua ke? Bukan. Dalam hukum fiqh dia ayat lalu. Yang lebih alim pandai dalam bab nikah kahwin. Hukum fiqhnya. Ada. Dia pandai dalam ilmu agama ataupun hukum fiqh. Sebab apa? Sebab dia jadi wali, dia lebih tahu. Ada. Baik syarat-syarat rukun nikah semua sekali. So, dia nak. Walaupun dia tu bukan anak sulung, anak bosu, tapi dia ngaji. Hak nombor 1 ialah kerusiannya tak ada kerusian agama, al-filul qudah. Ada. Hak nombor 2 duk penjara kat cepak umpamanya, curi lembu di 200 ekor umpama. Baik, dia lah lebih berhak jadi walinya sebab apa dia orang ngaji. Baik. Baik, yang kedua, yang lebih warak. Sebab hak warak ni dia lebih menyayangi terhadap adik dia. Sebab dia tu adalah orang warak. Ada. Yang ketiga baru ambil yang lebih tua. Ada. Sebab apa? Dia banyak pengalaman. Tidak semestinya terus ambil orang tua selalu, tapi mengikut susunan sunatnya begitu. Ada. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, kalau wali adik-beradik, saya cerita begini supaya orang kita ambil perhatian, jangan menyusah. Oh, nyayalah abang kita hak sulung, tak boleh kelik payah lah nak nikah gitu begini. Baik. Adik-beradik sini ada? Ada. Boleh ke dia jadi wali? Boleh, bapa tak boleh. Kau ada saat ni kan? Sidang pendengar sekalian. Baik. Itu kalau 3-3 beradik tu sepakat. Tak apalah, mung lah jadi wali. Umpama aku setuju, mung dah jadi wali. Tak apa. Andai kata 3-3 ni berebut. Aku yang sulung. Aku berhak jadi wali. Wai, mupe koda tak layak jadi wali. Aku hak nombor 2 jadi wali.
Hak ni kata tak pakai belakang dua tu. Aku hak bos tu jadi wali. Berebut begitu. Maka SPR kena buka pilihan raya awal. Kena ngundi. Sidang pendengar sekalian. Antara ketiga-tiga ni. Siapa yang berhak untuk jadi wali? Mana? Kalau tubik kita kata hak sulung lah. Umpamanya. Benar dia pilihan raya. Jadi wali. Kemudian hak sulung. Tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba hak bosu. Akad nikah. Jadi wali. Baik, bila time ngundi, ozo, benarnya hak sulung. Tapi dalam kes nak nikah ni, hak bosu jadi wali. Kalau sekiranya pengantin perempuan kata tak apalah. Dia kata, adik-beradik kita juga. Dia reda, dia setuju, beres, sah nikah. Tetapi, kalau dia tak setuju, moga dah ozo dah tak ada ngundi dah. Hak sulung jadi wali. Dia kena jadi wali. Maka, kalau hak bosu jadi wali dalam kes ni, tidak sah nikah tersebut sebab perempuan ni tak pernah wizin kepada dia. Bahkan dia wizin kepada hak nombor satu. Bila berlaku pertikaian. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasih sekalian. Itu saya cerita secara ringkas. Tapi rasa sebab panjang dah. Berhubung dengan bab wali. Itu secara ringkas saya sebut ni. Dalam selat-selat gini saya buat. Tujuannya supaya sidang pendengar sekalian. Sampai dengar saya cerita. Sidang pendengar sekalian. Boleh ambil perhatian tengok selat ni. Kalau ada hak tak faham. Sidang pendengar sekalian. Boleh komen dalam ruangan komen ni. Baik, saya akan tengok balik. Kalau ada masalah gitu begini tak jelas. Baik, saya akan respon balik. Dan saya minta maaf banyak-banyak. Andai kata sepanjang saya bercakap ni. Ada terkasar bahasa. Ada tak kena bahasa. Atau kurang jelas. Ataupun mungkin saya sebut tak tepat. Ataupun mungkin tersalah. Saya minta ampun dan minta maaf. Kerana saya bukanlah seorang yang alim dalam bab ni. Sidang pendengar sekalian. Akan tetapi saya cuba untuk beritahu kepada seluruh masyarakat, khususnya bila nak menjelang perkahwinan masa tempoh nak raya Cina, umpamanya ni tahun baru Cina, umpamanya nak berkahwin gitu begini, supaya benda-benda lagu ni alert. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Lepas pada ni mungkin saya akan cerita berhubung dengan sambungnya syarat-syarat wali dan sebagainya, supaya kita semua mendapat info dan mendapat manfaat daripada apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kat tu dulu sidang pendengar sekalian. Saya minta tolong like dan share pada orang ramai supaya orang juga boleh tupai manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.